Pada jam 2.30 pagi, 22 November 2024, Pusat Kawalan Kontingen, CCC, Polis Negeri 9, menerima satu panggilan kecemasan. Di hujung talian, kedengaran suara seorang lelaki yang panik dan tersekat-sekat. Istri saya dibunuh, ada penceroboh, tolong! Rumah saya di nomor 25, Jalan Bunga Raya, Taman Bunga Raya. Isyarat lokasi diaktifkan serta-merta. Tidak sampai 5 menit kemudian, pasukan polis tiba di lokasi kejadian. Rumah teres 3 tingkat yang tersergam indah itu terletak di tengah-tengah kawasan perumahan yang sunyi. Pintu utamanya terbuka luas, dan lampu di dalam rumah masih menyala. Di beranda, seorang lelaki sedang terduduk, memegang kepalanya dengan kedua-dua tangan, kelihatan bingung, seolah-olah baru terjaga dari mimpi ngeri. Dia ialah Azlan bin Manaf, 38 tahun, pemilik rumah dan juga individu yang membuat panggilan kecemasan itu. Aslan menjelaskan dengan terketar-ketar, "Saya baru pulang selepas berjumpa pelanggan. Sebaik saja saya buka pintu dan naik ke tingkat 2, saya nampak istri saya terbaring di atas katil, berlumuran darah. Saya terlalu panik dan terus hubungi polisi." Mendengar penjelasan itu, asisten superintenden yang bertugas segera mengarahkan lokasi kejadian di Kepung dan pasukan petugas pantas masuk ke dalam. Suasana di dalam bilik tidur di tingkat 2 itu pekat dengan bau hanyir darah dan terasa begitu dingin. Di atas katil, seorang wanita terbaring kaku, darah membasahi cadar. Segalanya seakan terhenti selama beberapa saat, satu pemandangan mengerikan yang membuatkan sesiapa sahaja yang menyaksikannya terdiam. Mangsa dikenal pasti sebagai Siti Aisyah binti Kamal, 35 tahun, istri kepada Azlan bin Manaf. Anggota polis pertama yang tiba di lokasi segera melaporkan kepada pegawai atasan. Tidak lama kemudian, Asisten Komisioner Polis, ACP, Rahman bin Ishak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, tiba sendiri untuk mengetuai siasatan. Di luar pagar, penduduk mula berkumpul dan berbisik-bisik. Tiada siapa yang menyangka di kawasan Taman Bunga Raya yang selama ini aman damai, telah berlaku satu kes pembunuhan yang begitu serius. Kes itu direkodkan sebagai laporan pembunuhan dan seluruh pasukan siasatan digerakkan serta-merta pada malam itu. Dari sinilah, satu tirai misteri yang penuh dengan air mata dan dendam mula tersingkap, bermula dengan panggilan kecemasan di tengah malam. Sebaik sahaja kawasan itu dikepung, ACP Rahman bin Ishak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, tiba untuk memimpin kerja-kerja siasatan forensik. Beliau seorang pegawai yang sangat berpengalaman dan pernah terlibat dalam banyak kes berprofil tinggi. Sebaik sahaja melangkah masuk ke bilik tidur di tingkat 2, matanya terus meneliti setiap butiran kecil. Bilik seluas kira-kira 20 meter persegi itu masih diterangi lampu tidur berwarna kuning malap. Di atas katil kayu di tengah bilik, Siti Aisyah terbaring menelentang, pakaiannya tidak terurus, dan terdapat banyak kesan tikaman pada badannya. Selimutnya terselak ke tepi, cadar katil dibasahi darah, dan di sebelahnya terdapat bantal putih dengan kesan darah yang menunjukkan mangsa telah bergelut hebat sebelum rebah. Para penyiasat merakam gambar dengan teliti dan menandakan setiap lokasi bahan bukti. Suasana di dalam bilik hanya dipecahkan oleh bunyi pen yang mencatat dan bunyi klik kamera. ACP Rahman berbisik kepada pegawai forensik, "Perhatikan tangan kanan mangsa, nampaknya digenggam erat." Apabila jari jemarinya dibuka satu persatu, mereka menemui kesan cakaran kecil pada kulit dan sedikit serpihan epidermis asing di bawah kukunya. Sampel itu dikumpul dengan cermat dan dimeterai mengikut prosedur. Semua orang paham bahwa ia mungkin merupakan petunjuk paling penting untuk mengenal pasti pembunuh. Seterusnya, pasukan forensik memeriksa seluruh bilik.
Mereka mendapati tingkap yang menghadap ke balkoni mempunyai kesan umpil, pada mulanya kelihatan seperti tanda pencerobohan. Tetapi apabila diperiksa dengan teliti, selak di bagian dalam tingkap itu tidak berkunci, membuktikan seseorang telah sengaja mereka-reka tempat kejadian untuk mengelirukan siasatan. Di dalam almari, pakaian kelihatan sedikit berselerak, beberapa barang terjatuh ke lantai, tetapi barang-barang berharga seperti telepon, dompet, dan barang kemas masih ada. ACP Rahman berpikir sejenak, jika ini rompakan, perompak tidak akan meninggalkan semuanya. Ini adalah perbuatan seseorang yang sengaja mencipta tempat kejadian palsu. Di tingkat bawah, pasukan lain mengambil cap jari. Cap jari pemilik rumah, Azlan bin Manaf, ditemui hampir di mana-mana, tetapi tiada cap jari asing lain yang jelas ditemui. Walau bagaimanapun, terdapat kesan darah kecil pada pemegang tangga, seolah-olah seseorang menyentuhnya ketika turun dengan tergesa-gesa. Sampel ini juga diambil untuk perbandingan. Pada masa yang sama, pasukan teknikal forensik merekodkan suhu badan dan tahap pembekuan darah untuk menganggarkan masa kematian. Keputusan awal menunjukkan mangsa meninggal dunia kira-kira 1 hingga 2 jam sebelum ditemui, iaitu antara 12.30 hingga 1.30 pagi, selari dengan tempoh masa yang Azlan dakwa dia sedang berjumpa pelanggan. Seorang pegawai muda bertanya, "Kalau begitu, masa kejadian dan masa Encik Azlan meninggalkan rumah agak dekat. Mungkinkah ia benar-benar dilakukan oleh orang luar?" ACP Rahman menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tempat kejadian ini dipilih, pintu dalam tidak dipecahkan. Pembunuh sangat arif dengan struktur rumah ini. Apabila kerja-kerja siasatan awal selesai, jam sudah menunjukkan hampir 5 pagi. Di luar, embun malam masih menyelubungi Jalan Bunga Raya. Tetapi di dalam rumah itu, lampu masih terang benderang, memantulkan cahaya pada pita polis dan wajah tegang para penyiasat. Semua petunjuk awal menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, berbeza sama sekali dengan kes pecah masuk biasa. Dan dari butiran-butiran kecil inilah, satu kebenaran yang mengerikan perlahan-lahan mula terdedah. Pagi keesokannya, Polis Kontingen Negeri Sembilan mengadakan musyawarah tergempar di Ibu Pejabat. Di atas meja terbentang laporan awal dari lokasi kejadian pembunuhan di nombor 25 Jalan Bunga Raya. Kes ini telah menyebabkan seluruh unit tidak tidur malam. ACP Rahman bin Ishak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, memulakan mesyuarat dengan suara yang serak tetapi tegas. Ini bukan kes rompakan biasa. Pembunuh sangat mengenali rumah ini, tahu di mana mangsa berada, dan bertindak dalam masa yang sangat singkat. Tempat kejadian direka semula dengan begitu cuai, bermakna ada seseorang yang mau mengelirukan siasatan. Seluruh bilik senyap. Semua orang faham apabila ACP Rahman berkata begitu, ia bermakna kes ini sangat rumit. Beliau melaporkan terus kepada Ketua Polis Negeri dan sejurus itu, arahan untuk menubuhkan pasukan tugas khas ditandatangani pada pagi 22 November. Pasukan petugas itu diberi nama kod Kes Khas 1124, diketuai oleh ACP Rahman bin Ishak bersama pegawai-pegawai paling elit dari Jabatan Siasatan Jenayah, Forensik dan Risikan. Dalam mesyuarat pertama, ACP Rahman berdiri di hadapan papan putih dan perlahan-lahan menulis 3 fokus siasatan utama. 1. Sahkan alibi Azlan bin Manaf, pelapor dan suami mangsa. 2. Semak semua rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar Taman Bunga Raya dalam lingkungan masa dari 11 malam hingga 2 pagi. 3. Siasat latar belakang hubungan pribadi mangsa dan suaminya, terutamanya bekas istri Azlan, Faridah binti Hasan. Beliau menekankan, penjenayah sentiasa meninggalkan jejak, cuma kita belum melihat dari sudut yang betul. Kita perlu bersabar, setiap butiran kecil boleh merungkai keseluruhan kes.
Inspektor Kamal, Timbalan Ketua Risikan, bersuara. Encik Azlan mempunyai alibi yang agak kukuh kerana ada saksi semasa majlis makan malam itu, tetapi masa perjalanan dari restoran ke rumah hanya 10 minit, tidak boleh menolak kemungkinan dia yang merancangnya. Seorang pegawai lain menambah, jiran-jiran kata pasangan itu pernah bergaduh tentang anak tiri. Mungkin kita patut siasat lebih lanjut hubungan dalam keluarga ini. ACP Rahman mengangguk dan memberi arahan. Bagus. Tubuhkan pasukan untuk menyemak latar belakang setiap individu yang berkaitan, termasuk bekas pembantu rumah dan saudara mara kedua-dua belah pihak. Pada masa yang sama, dapatkan data CCTV dari 5 jalan utama di sekitar lokasi kejadian secepat mungkin. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi semakin tegang dengan setiap catatan yang dibuat. Semua orang merasakan beban kes yang sangat serius, di mana pembunuhnya mungkin adalah orang yang paling rapat dengan mangsa. Apabila mesyuarat berakhir, jam menunjukkan hampir 10 pagi. Cahaya matahari dari luar tingkap menyinari wajah para penyiasat yang letih, tetapi mata mereka penuh dengan keazaman. Satu kes yang rumit terbentang di hadapan mereka, dan untuk mencari kebenaran, pasukan Keskas 1124 perlu menjejaki semula setiap hubungan, setiap butiran yang kelihatan remeh. Kes itu masih belum selesai, tetapi sejak saat itu, semua tumpuan dalam Polis Negeri Sembilan terarah kepada satu matlamat, mencari siapa yang telah meragut nyawa Siti Aisyah pada malam yang malang itu. Petang itu, di pejabat pasukan siasatan kes bunuh, cahaya lampu putih menerangi meja kayu. Seorang wanita berusia lingkungan 30-an, bertubuh kecil dengan rambut diikat kemas, melangkah masuk. Itulah Farida binti Hasan, bekas istri Azlan bin Manaf. Dia dipanggil untuk memberi keterangan mengikut prosedur siasatan kerana pernah mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang terlibat, sebagai bekas istri Azlan dan ibu kepada Amirul, anak kandung yang dijaga oleh Azlan selepas perceraian mereka. Apabila duduk, Faridah mengeluh perlahan. Matanya masih menunjukkan rasa terkejut apabila mendengar berita kematian isteri bekas suaminya, Siti Aisyah. Suaranya bergetar, tetapi dia cuba bertenang. Saya dengar berita itu dan masih tidak percaya. Walau apapun, dia ibu tiri anak saya. Saya tidak pernah sangka perkara seperti ini akan berlaku. Penyiasat bertanya dengan lembut. Pada malam 21 November, dari jam 9 malam hingga 2 pagi keesokannya, Puan berada di mana? Farida menjawab dengan lancar. Saya berada di rumah, di pangsapuri saya di Taman Sentosa. Malam itu saya masak sedikit, kemudian menonton film dan tidur awal. Saya tinggal seorang diri. Jawaban itu kedengaran munasabah, tetapi penyiasat tetap mencatat setiap butiran dengan teliti. Seorang pegawai lain bertanya lagi, adakah Puan ada berhubung atau berjumpa dengan Encik Azlan baru-baru ini? Faridah menggeleng perlahan, matanya sedikit sayu. Tidak, sejak bercerai, saya hanya berjumpa dengannya beberapa kali untuk mengambil anak. Kami tidak banyak berhubung. Saya hanya mengambil berat tentang Amirul. Pada ketika itu, wajah Faridah menunjukkan kesedihan. Dia mengambil tisu dan mengesat sudut matanya. Penyiasat memperhati dengan teliti, mencatat sikapnya yang tenang, suara yang sekata, tanpa tanda-tanda mengelak atau takut. Apabila ditanya tentang hubungannya dengan Siti Aisyah, istri baru Azlan, Faridah teragak-agak seketika. Sebenarnya kami tidak banyak berhubung, tetapi saya dengar dia agak tegas dengan Amirul. Anak saya itu pun takut dan jarang bercakap dengannya, tetapi tentang hal yang lebih terperinci saya tidak tahu. Seorang pegawai mencatat butiran itu, kerana dalam rekod Amirul adalah satu-satunya titik penghubung antara kedua-dua wanita ini. Selepas hampir 2 jam, rakaman keterangan Farida binti Hasan selesai.
Semua maklumat yang diberikan jelas, logik dan kelihatan benar tanpa sebarang percanggahan dari segi masa atau tindakan. Semasa menandatangani kenyataan, Faridah berkata perlahan, "Saya cuma harap pihak polis dapat cari pembunuh itu secepat mungkin supaya Amirul tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi." Kata-kata itu, walaupun perlahan, membuatkan suasana di dalam bilik menjadi suram. Seorang ibu bercakap tentang anaknya dengan penuh simpati dan kerisauan. Tiada siapa yang menyangka wanita di hadapan mereka mungkin terlibat dalam kes pembunuhan. Selepas semakan, pihak berkuasa buat sementara waktu mengeluarkan Faridah binti Hasan daripada senarai suspek utama dan menumpukan siasatan ke arah lain. Hari-hari berikutnya, pasukan kes KAS 1124 hampir tidak berehat. Seluruh tenaga dikerahkan untuk meneliti setiap butiran, setiap petunjuk sekecil manapun berkaitan kes itu. Namun, semua arah siasatan menemui jalan buntu. Arah pertama, suami mangsa, Azlan bin Manaf. Azlan disahkan telah meninggalkan pusat karaoke hampir jam 1 pagi. Kamera trafik di laluan dari pusat karaoke ke Taman Bunga Raya merakam imej keretanya muncul tepat seperti keterangannya. Rakan-rakan semeja juga mengesahkan dia berada di situ sehingga akhir. Masa perjalanan, jarak, dan data lokasi telepon semuanya sepadan. Alibinya secara teori adalah kukuh. Arah kedua, hubungan sosial mangsa, Siti Aisyah. Siti Aisyah bekerja sebagai akuntan di sebuah syarikat pembinaan, seorang yang pendiam dan jarang bergaul. Rekod syarikat disemak, tiada sebarang konflik atau pertikaian ditemui. Jiran-jiran menggambarkannya sebagai seorang yang tidak suka menonjol, hanya pergi kerja dan pulang ke rumah. Tiada siapa yang mempunyai motif yang jelas untuk membunuh wanita ini. Arah ketiga, kemungkinan pencerobohan dari luar. Pasukan teknikal forensik telah cuba melakonkan semula cara membuka tingkap bilik tidur, memeriksa kesan umpil, jejak kaki dan cap jari. Hasilnya, tiada tanda-tanda orang asing menceroboh. Semua kesan umpil hanyalah lakonan, dan selak dalaman tingkap masih berdebu, membuktikan ia dibuka dari dalam rumah. Semakin mendalam siasatan, para penyiasat semakin merasakan kebuntuan. Setiap malam di bilik mesyuarat pasukan khas, lampu menyala sehingga 2 atau 3 pagi. Di papan putih, berpuluh-puluh hipotesis ditulis dan dipadam semula. Ada yang berkata, mungkin ini kes pembunuhan oleh orang gila atau penagih dada. Seorang yang lain membantah, orang gila mana yang pandai mereka tempat kejadian palsu dengan begitu teliti. ACP Rahman duduk termenung di tepi tinggap, memegang cawan kopi yang sudah sejuk. Dia memandang barisan nota yang padat di papan tulis, matanya berat. Seorang wanita baik dibunuh di rumahnya sendiri. Tiada harta yang hilang, tiada tanda pencerobohan, tiada konflik besar. Jadi, siapa yang melakukannya? Soalan itu bergema dalam banyak musyawarat tanpa jawaban. 7 hari berlalu, kes itu seakan-akan tenggelam dalam kabus tebal misteri yang belum terungkai. Liputan media mula berkurangan. Penduduk di kawasan itu juga berhenti bercakap mengenainya. Tetapi di hati para penyiasat, kes ini belum berakhir. Dalam satu mesyuarat yang tegang, ACP Rahman mengetuk meja perlahan. Suaranya serak selepas beberapa malam tidak tidur. Pembunuhnya bukan orang asing. Dia kenal rumah ini. Dia tahu rutin harian pasangan suami isteri ini. Semak semula semua fail berkaitan keluarga ini, termasuk perkara-perkara lama, konflik yang disangka sudah selesai. Arahan dikeluarkan. Satu pasukan dihantar ke Mahkamah Tinggi Negeri Sembilan untuk mendapatkan keseluruhan fail perceraian dan pertikaian hak penjagaan anak antara Azlan bin Manaf dan Faridah binti Hasan, bekas isterinya.
Seluruh pasukan tidak menyangka bahwa file yang kelihatan biasa itu akan membuka satu rahasia gelap yang tidak terduga. Petang itu, di pejabat kecil pasukan khas, pasukan risikan membawa pulang satu file tebal dari Mahkamah Tinggi Negeri Sembilan. Di kulitnya tertulis jelas kes perceraian antara Azlan bin Manaf dan Faridah binti Hasan pada tahun 2021. ACP Rahman membelek setiap halaman dengan teliti. Setiap baris ayat dalam penghakiman itu kelihatan seperti angka-angka yang kaku. Tetapi semakin dia membaca, semakin dia merasakan kepahitan sebuah tragedi keluarga. Menurut file, selepas beberapa tahun hidup bersama, pasangan Azlan dan Farida sering berkonflik karena masalah keuangan dan cara mendidik anak. Apabila bercerai, kedua-duanya berebut hak penjagaan anak mereka, Amirul, yang ketika itu baru berusia 6 tahun. Mahkamah memutuskan hak penjagaan diberikan kepada bapa dengan alasan Azlan mempunyai keadaan ekonomi dan tempat tinggal yang lebih stabil. Faridah binti Hasan, si ibu, hanya diberi hak untuk melawat anak 2 kali sebulan. Apabila penghakiman dibacakan, file itu mencatatkan kata-kata terakhirnya. Kalau saya kehilangan anak saya tidak tahu apa gunanya saya hidup lagi. ACP Rahman menutup file itu dan termenung seketika. Kata-kata itu hanya satu baris ayat yang pendek, tetapi ia membangkitkan kesakitan yang terpendam selama 3 tahun. Dari sini, motif tersembunyi pertama mula muncul. Seorang ibu yang dilucutkan hak penjagaan anak, melihat anaknya tinggal bersama wanita lain dan mendengar berita anaknya dilayan dengan buruk, adakah dia boleh terus bertenang? Tetapi untuk mengesahkannya, bukti diperlukan, dan bukti itu mungkin terletak pada kata-kata anak itu sendiri. Pagi keesokannya, seorang pegawai penyiasat wanita yang pakar dalam kes kanak-kanak, Sarjan Aminah, ditugaskan untuk bertemu dengan Amirul yang kini tinggal sementara bersama datuk dan neneknya. Sarjan Aminah faham bahwa dengan kanak-kanak, kebenaran hanya akan terungkap jika orang dewasa cukup lembut dan pandai mendengar. Bilik kecil itu dipenuhi cahaya. Di atas meja terdapat beberapa mainan lama. Amirul yang berusia 9 tahun duduk diam, kedua-dua tangannya dirapatkan. Dia tidak banyak bercakap, hanya menjawab ringkas apabila ditanya. Selepas beberapa ketika berkenalan, Sarjan Aminah tersenyum dan bertanya perlahan. Baru-baru ni tinggal dengan Makcik Aisyah seronok tak? Budak itu diam, matanya yang sedih memandang ke lantai. Seketika kemudian, Amirul berkata perlahan, suaranya bergetar. Makcik selalu marah Amirul, kadang-kadang dia pukul juga. Kata-kata itu membuatkan Sarjan Aminah terhenti. Dia bertanya lagi dengan lembut, Amirul ingat tak kali terakhir bila? Amirul menunduk dan perlahan-lahan menaikkan lengan bajunya. Di bawahnya terdapat kesan lebam lama yang sudah pudar. Minggu lepas, Makcik paksa Amirul belajar sampai lewat malam. Amirul mengantuk sangat. Makcik marah dan rotan Amirul. Suara budak itu semakin perlahan dan tersekat-sekat. Sarjan Aminah meletakkan tangannya di bahu budak itu dan berkata dengan sangat lembut, Ibu Faridah tahu tak pasal ni? Kali ini Amirul mengangguk, air matanya jatuh ke pipi. Ya, ada. Dulu masa ibu datang melawat, Amirul ada cerita. Ibu peluk Amirul dan menangis. Ibu cakap, Amirul jangan risau, lepas ni takkan ada sesiapa berani buli Amirul lagi. Kata-kata polos itu membuatkan bilik itu sepi. Bagi orang luar, ia hanyalah kata-kata pujukan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tetapi, bagi penyiasat berpengalaman seperti ACP Rahman, ia adalah satu janji yang penuh dengan emosi dan motif tersembunyi.
Sejurus selepas laporan mengenai keterangan Amirul diserahkan, pasukan Kes K1124 memutuskan untuk membuka siasatan ke arah baru. ACP Rahman memberi arahan ringkas. Jika benar apa yang dikatakan oleh budak itu, kita perlu buktikan satu perkara, di mana Faridah binti Hasan berada pada malam kejadian. Dan petunjuk pertama, mereka memilih kamera litar tertutup. Kerja-kerja mendapatkan rakaman dimulakan pada pagi itu juga. Pasukan teknikal dibahagikan untuk pergi ke kawasan sekitar rumah mangsa, kedai serbaneka, stasiun minyak, dan rumah penduduk yang mempunyai kamera. Semuanya dalam radius 2 km di sekitar Jalan Bunga Raya, Taman Bunga Raya. Lebih 80 cakra keras dikumpul, beratus-ratus klip video ditonton berulang kali. Setiap bingkai image dibesarkan berkali-kali. Pada mulanya, semuanya kabur. Selama 2 hari, rakaman hanya menunjukkan kenderaan lalu lalang, bayang-bayang orang melintas dan hilang. Seorang pegawai muda mengeluh, kalau ada orang berjalan kaki dan pakai topi, kamera biasa takkan dapat kenal pasti. Tetapi pada hari ketiga, satu butiran yang tidak dijangka muncul. Rakaman CCTV dari sebuah kedai serbaneka, kira-kira 1 kilometer dari lokasi kejadian, merakam imej seorang wanita memakai baju hujan berwarna gelap, memakai topi yang menutupi kepala, berjalan kaki melintasi bingkai pada jam 1.15 pagi, yaitu lebih kurang sejam sebelum kes itu dilaporkan. Pada mulanya, imej yang kabur dan gelap itu kelihatan tidak istimewa. Tetapi, apabila juru teknik membesarkan dan mencerahkan bingkai itu, seketika angin meniup topi itu, menampakkan sebahagian wajah wanita itu dengan jelas. Seluruh pasukan risikan terdiam seketika. Pegawai teknikal itu menuding ke skrin dan berkata perlahan, "Ini Faridah binti Hasan." Imej itu dihentikan dan dicetak setiap bingkai. Bentuk badan, wajah, malah beg silang yang sering dipakainya, semuanya sepadan sepenuhnya. Apabila klip video itu ditunjukkan kepada pasukan khas, ACP Rahman terdiam lama. Dia meletakkan tangannya di atas meja, matanya menatap imej wanita itu yang berjalan dengan tenang dalam hujan renyai. Kadang-kadang, orang yang paling pandai bersembunyi lupa bahawa kamera tidak pernah menipu, katanya perlahan-lahan. Sejurus itu, pasukan teknikal membandingkan data perjalanan. Hasilnya menunjukkan jarak dari Pangsapuri Faridah binti Hasan ke lokasi kejadian hanya 1 kilometer. 3 kilometer yang boleh ditempuh dengan berjalan kaki dalam masa 15 menit. Masa kemunculannya di kamera pada 1.15 pagi jatuh tepat dalam jangka masa kematian mangsa yang ditentukan oleh forensik. Garis-garis merah pada papan nota pasukan khas kini menunjuk ke satu nama, Faridah binti Hasan. Ketenangannya semasa sesi soal siasat sebelum ini, kata-katanya yang lembut mengharapkan polis segera mencari pembunuh, kini menjadi lebih mencurigakan. ACP Rahman menutup fail itu perlahan-lahan, suaranya menjadi perlahan. Kita sudah ada imej, langkah seterusnya kita perlukan bukti saintifik untuk mengesahkannya. Bilik mesyuarat senyap sunyi. Para penyiasat faham bahawa kes itu telah memasuki fasa penentuan. Kamera telah menunjukkan arah baru, tetapi untuk mendakwa, mereka memerlukan bukti yang tidak dapat disangkal, dan itu akan ditemui melalui sains forensik. Imej dari kamera telah membuka arah siasatan baru, tetapi dalam siasatan jenayah, segalanya hanya benar-benar bernilai apabila dibuktikan secara saintifik. ACP Rahman faham akan hal itu. Petang berikutnya, beliau mengadakan musyawarah tergempar pasukan khas. Di atas meja terdapat 3 bukti utama, masa kematian mangsa, imej wanita di kamera, dan sampel yang ditemui di bawah kuku mangsa. Beliau berkata dengan perlahan dan jelas,
Kamera menunjukkan siapa yang berada berhampiran lokasi kejadian, tetapi hanya DNA yang boleh memberitahu kita siapa yang berada di dalam bilik itu. Serta-merta, pasukan teknikal forensik diarahkan untuk segera menganalisis sampel epidermis yang diambil dari bawah kuku Siti Aisyah. Pada masa yang sama, rancangan untuk menggeledah kediaman Faridah binti Hasan diluluskan. Awal pagi keesokannya, satu pasukan seramai 6 orang secara senyap tiba di kawasan Pangsapuri tempat tinggal Faridah binti Hasan. Pintu Pangsapuri dibuka, bilik itu kemas dan bersih, semuanya tersusun rapi, hampir tiada tanda-tanda yang mencurigakan. Tetapi dalam kes-kes yang paling licik, penjenayah selalunya tidak menyembunyikan bukti sebaik yang disangka. Semasa memeriksa almari pakaian, penyiasat menemui sehelai baju hujan berwarna gelap yang digantung di bahagian paling belakang, masih berbau lembab dan sedikit tanah. Pasukan teknikal segera merampasnya, memeterainya, dan menghantarnya ke makmal forensik. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan darah yang sangat kecil di bahagian bawah baju hujan itu, hampir tidak kelihatan dengan mata kasar. Sampel ini segera diekstrak DNA untuk dibandingkan dengan sampel darah mangsa Siti Aisyah. Sementara menunggu keputusan, pasukan risikan juga mengambil sehelai tuala dan sepasang selipar yang diletakkan berhampiran pintu. Kedua-dua barang itu menunjukkan tanda-tanda baru dibasuh, tetapi masih mempunyai sisa bahan pencuci yang kuat. Satu tindakan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang coba menghapuskan jejak biologi. Apabila semua barang bukti dimeterai, ACP Rahman berdiri diam memandang keluar dari tingkap Pangsapuri itu. Di luar, hujan masih renyai-renyai, sama seperti malam kejadian. Beliau berkata dengan suara perlahan, "Ada kes jenayah yang tidak memerlukan kita mengejar pembunuh, kerana sains sendiri yang akan membawanya ke muka pengadilan." 3 hari kemudian, Pusat Forensik Polis di Raja Malaysia menghantar laporan keputusan awal. Sampel DNA yang diperoleh dari kuku mangsa adalah sampel campuran 2 individu. Satu milik mangsa, Siti Aisyah binti Kamal, dan satu lagi sepadan dengan DNA seorang wanita bernama Faridah binti Hasan. Selain itu, pakar forensik juga mengesahkan bahwa kesan darah kecil pada baju hujan yang dirampas di rumah Faridah sepadan sepenuhnya dengan sampel darah mangsa. 2 keputusan bebas, 2 sumber bukti berbeza, tetapi kedua-duanya menuju ke nama yang sama. Di bilik mesyuarat pasukan khas, apabila laporan itu dibacakan, tiada siapa yang bersuara. ACP Rahman hanya mengangguk perlahan dan berpesan, "Semua maklumat ini mesti dirahsiakan. Sediakan surat panggilan kedua untuk Faridah binti Hasan, tetapi kali ini bukan lagi untuk bertanya khabar." Beliau berdiri, tangannya diletakkan di atas fail yang tebal. Di bawah cahaya lampu, perkataan sampel DNA sepadan tercetak jelas di atas kertas putih, bukti kukuh yang tidak dapat disangkal. Kes yang disangka buntu kini mempunyai jawapan dari sains, dan hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum kebenaran terungkap. Pagi itu, suasana di Ibu Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Polis Negeri Sembilan terasa berat. Di atas meja kerja ACP Rahman, laporan analisis DNA dan laporan kamera litar tertutup dicop merah. Perkataan-perkataan yang kaku itu seolah-olah mengukir kebenaran. Pada jam 9 pagi, Faridah binti Hasan melangkah masuk ke bilik soal siasat. Dia memakai kemeja putih, wajahnya masih tenang seperti kali pertama. Pegawai penyiasat mempersilahkannya duduk dan menuangkan segelas air. Bilik itu begitu sunyi sehingga bunyi pen di atas kertas kedengaran jelas. ACP Rahman memulakan, suaranya tenang dan perlahan. "Terima kasih atas kerjasama Puan.
Hari ini kami hanya ingin menjelaskan beberapa butiran dalam keterangan Puan sebelum ini. Faridah mengangguk perlahan. Baiklah, saya bersedia. Saya tiada apa-apa untuk disembunyikan. A.C.P. Rahman memandangnya tepat. Matanya tenang luar biasa. Bagus. Jadi, bagaimana Puan jelaskan tentang kemunculan Puan pada jam 1.15 pagi 22 November yang dirakam oleh kamera CCTV sebuah kedai serbaneka hanya kira-kira 1 kilometer dari rumah Encik Azlan? Soalan itu membuatkan Faridah terdiam. Dia sedikit berkerut, cuba mengekalkan suara yang biasa. Mustahil, saya ada di rumah. Mungkin silap orang. Kamera kan kabur, saya tahu. A.C.P. Rahman tidak terus menjawab. Dia perlahan-lahan memusingkan skrin komputer ribanya ke arah Faridah. Di skrin itu terpapar gambar yang dibesarkan, menunjukkan wajah wanita berbaju hujan gelap. Walaupun cahaya malap, garisan wajah, cara berjalan, dan beg silang yang biasa dipakainya kelihatan jelas. Beliau berkata perlahan, kami telah meminta pakar image menganalisisnya. Kebarangkalian kesamaan wajah dengan Puan adalah 97%, dan kami juga telah mengesahkan tiada wanita lain di kawasan itu yang mempunyai bentuk badan, ketinggian, dan barang yang serupa. Suasana di dalam bilik mula menjadi tegang. Faridah memegang gelas air, tangannya sedikit bergetar. Dia coba tersenyum sinis. Mungkin saya keluar beli barang, tapi saya tak buat apa-apa yang salah. Pasal kes tu, saya tak terlibat. A.C.P. Rahman tidak memotong kata-katanya. Dia membuka fail kedua dan meletakkannya perlahan di atas meja. Saya paham, tapi mungkin Puan patut jelaskan tentang barang-barang yang kami temui di rumah Puan. Dia membuka beg bukti. Di dalamnya terdapat baju hujan berwarna gelap dengan kesan keperangan di bahagian bawahnya. Makmal forensik mengesahkan sampel darah pada baju hujan ini sepadan sepenuhnya dengan darah mangsa Siti Aisyah. Faridah terdiam, wajahnya pucat, setitis peluh mengalir di pelipisnya. Puan, mahu saya teruskan lagi? Tanya A.C.P. Rahman. Suaranya tidak tinggi, tetapi penuh dengan tekanan. Di dalam kuku mangsa, kami menemui serpihan kulit. Hasil ujian DNA menunjukkan ia milik Puan. Bilik itu senyap sunyi, bunyi jarum jam berdetik perlahan dan berat. Faridah binti Hasan menatap meja, bibirnya bergerak-gerak tetapi tiada suara yang keluar. Seketika kemudian dia bangun, suaranya bergetar. Kamu semua fitnah saya tak buat apa-apa. Saya tidak bunuh sesiapa. A.C.P. Rahman berdiri dan berjalan perlahan ke arahnya. Dia meletakkan sekeping gambar Amirul di hadapan Faridah. Budak itu sedang tersenyum dengan mata yang polos. Budak ni tak bersalah, Puan Faridah. Faridah terhuyung hayang, matanya terbeliak memandang gambar itu. Pada ketika itu, ketenangan yang coba dipertahankannya runtuh sepenuhnya. Faridah terduduk di kursi, kedua-dua tangannya menutup muka, air mata mengalir deras bercampur dengan esakan. Saya tak sengaja, saya cuma tak tahan lagi. Bilik itu senyap. A.C.P. Rahman mengangguk perlahan kepada Setiausaha, memberi isyarat untuk merakam seluruh pengakuan. Dalam tangisannya, Faridah binti Hasan mula menceritakan segalanya. Suaranya tersekat-sekat, penuh kesakitan dan dendam, seolah-olah sedang mengorek semula luka lama. 3 tahun lalu, selepas bercerai, dia kehilangan hak penjagaan anak. Pada hari anaknya diambil, Amirul menangis teresak-esak, manakala dia pengsan di hadapan pintu mahkamah. Sejak itu, setiap kali melawat, dia terpaksa berdiri di luar pintu memandang anaknya dari jauh. Dia panggil saya ibu, tapi tak berani datang dekat. Saya rasa macam separuh mati.
Kemudian, dia mendengar dari jiran bahwa istri baru suaminya, Siti Aisyah, sering memarahi dan memukul Amirul. Di dalam hatinya, api kemarahan mula membara. Dia coba bertahan, tetapi setiap kali bertemu anaknya dan melihat kesan lebam, hatinya terasa pedih. Saya merayu pada Azlan supaya benarkan saya ambil Amirul, tapi dia ketawa sinis dan berkata, "Mahkamah dah putuskan, kau tak ada hak." Pada malam 21 November, selepas cuba menelefon anaknya tetapi tidak berjawab, dia duduk sendirian di dalam bilik yang kosong. Hujan di luar turun lebat. Setiap titisan menghentam tingkap kaca. Dia teringat mata anaknya yang ketakutan, teringat janjinya bahwa tiada siapa yang akan berani membuli anaknya lagi. Dan kemudian, satu fikiran buta muncul. Saya cuma mau berjumpa dengannya untuk berbincang. Saya tidak berniat membunuh sesiapapun. Saya bawa pisau buah tu cuma untuk menakutkannya. Dia menceritakan pada malam itu, dia menggunakan kunci lama yang masih disimpannya, senyap-senyap membuka pintu rumah yang pernah didiaminya. Rumah itu sunyi sepi. Di tingkat 2, cahaya dari bilik tidur masih kelihatan dari celah pintu. Saya tolak pintu masuk, nampak dia sedang tidur. Saya panggil namanya, dia bangun dan pandang saya dengan senyuman sinis. Perkataan pertama yang dia cakap ialah, "Ibu tiri macam aku ni, lagi baik ajar anak kau daripada kau sendiri." Sampai di situ, Faridah menangis teresak-esak, suaranya tersekat. Saya tak ingat apa yang saya lakukan selepas itu. Saya cuma nampak darah dan kemudian semuanya menjadi gelap. Selepas sedar, dia panik dan cuba mereka tempat kejadian palsu, seolah-olah kes pecah masuk. Dia membuka tingkap, mengumpil kunci, menyelongkar almari, dan kemudian pergi dalam hujan dengan baju hujan gelap yang penuh dengan kesan darah. Dia berhenti, mendundukkan kepalanya, suaranya hilang. Saya tak mau bunuh sesiapa. Saya cuma seorang ibu yang kehilangan anak dan kehilangan akal. Apabila pengakuan itu berakhir, tiada siapa lagi di dalam bilik itu yang berkata apa-apa. ACP Rahman mengeluh perlahan. Dia memandang wanita yang sedang menunduk menangis itu. Di dalam hatinya tidak lagi ada kemarahan, hanya rasa kasihan yang sukar digambarkan. Beliau berkata perlahan, seolah-olah hanya untuk dirinya sendiri. Satu nyawa telah hilang, satu lagi kehidupan akan berakhir, dan seorang kanak-kanak akan membesar dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Di luar tingkap, cahaya matahari tengah hari menembusi kaca yang kabur, jatuh di atas kertas yang baru ditulis. Faridah binti Hasan telah mengaku sepenuhnya perbuatannya. Pada ketika itu, kes yang berlarutan selama beberapa minggu telah sampai ke penghujungnya, tetapi pada masa yang sama, ia membuka satu jurang tragedi kemanusiaan yang luas. Kerana di sebalik setiap jenayah, sentiasa ada secebis kasih sayang yang telah dilukai hingga ke dasarnya. Lebih 4 bulan selepas kejadian, bilik perbicaraan nomor 2 Mahkamah Tinggi Negeri Sembilan sesak dengan orang ramai. Sejak awal pagi, beratus-ratus orang telah memenuhi koridor. Mereka datang bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana ingin melihat sendiri wanita yang telah menggemparkan seluruh bandar. Wanita yang pernah dikenali sebagai ibu yang baik di mata semua orang, kini menjadi tertuduh dalam kes pembunuhan. Di tengah-tengah bilik yang luas itu, Faridah binti Hasan dibawa masuk. Dia memakai baju kelabu, badannya kurus kering, wajahnya jauh lebih cengkung berbanding hari dia ditangkap. Kedua-dua tangannya dirapatkan, matanya menunduk, tidak berani memandang sesiapa. Di barisan kerusi bawah, Datuk dan Nenek Amirul duduk diam, manakala kanak-kanak itu, kerana terlalu kecil, dijaga oleh saudara mara di rumah, untuk mengelakkan jiwa mudanya daripada berdepan dengan tragedi ibunya sendiri. Perbicaraan bermula.
Wakil pendakwa raya membacakan pertuduhan dengan suara yang perlahan dan jelas. Setiap perkataan bergema di dalam dewan. Tertuduh, Faridah binti Hasan, lahir pada tahun 1989, beralamat di Taman Sentosa, Seremban, didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kekesaan. Setiap perkataan pertuduhan itu seperti pisau yang menghiris hati pendengar. Di belakang, ramai yang menunduk, ada yang menitiskan air mata, ada yang hanya mampu menggelengkan kepala. Apabila dibenarkan memberi keterangan, Faridah binti Hasan melangkah ke kandang saksi. Suaranya lemah, tetapi tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Saya tahu tiada apa yang boleh membenarkan tindakan saya. Saya tidak menafikan kesalahan saya. Saya cuma mau katakan, saya benar-benar hilang kawalan. Saya cuma mau selamatkan anak saya. Saya minta maaf. Kata-kata ringkas itu membuatkan ramai yang menitiskan air mata. Seketika, seluruh dewan senyap. Ibu itu, walaupun bersalah membunuh, tidak dapat menyembunyikan kesakitan seorang yang telah kehilangan anak karena undang-undang dan kehilangan akal karena kasih sayang. Peguan bela dipanggil. Beliau berhujah secara ringkas, tidak membela jenayah itu, tetapi hanya memohon mahkamah mempertimbangkan keadaan dan motif jenayah yang bersifat spontan, tanpa perencanaan awal. Beliau berkata, tertuduh Faridah binti Hasan tidak bertindak kerana dendam pribadi, tetapi kerana tekanan psikologi yang berpanjangan, kerana kasih sayangnya kepada anak telah disekat. Tertuduh tidak bertindak kerana dendam pribadi, tetapi kerana tekanan psikologi yang berpanjangan, kerana kasih sayangnya kepada anak telah disekat. Walau bagaimanapun, akibatnya terlalu serius dan tertuduh sendiri sedang menanggung hukuman nurani yang paling berat. Wakil pendakwa raya membalas, suaranya tetap tegas. Undang-undang tidak membenarkan sesiapapun menggunakan kasih sayang sebagai alasan untuk meragut nyawa orang lain. Setiap tindakan yang melampaui batas moral mesti dibayar. Tetapi kami mengambil kira keinsafan tertuduh dan memohon panel hakim mempertimbangkan keringanan hukuman. Selepas hampir sehari perbicaraan, panel hakim keluar dari bilik perbincangan. Seluruh dewan menahan nafas. Bunyi tukul kayu diketuk. Bunyinya berat dan dingin. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas tertuduh Faridah binti Hasan atas kesalahan membunuh dan menyerahkan hak penjagaan Amirul kepada datuk dan nenek sebelah ibunya sehingga dia mencapai umur 18 tahun. Tangisan pecah dari barisan kerusi di belakang. Faridah binti Hasan rebah. Bahunya terhinjut-hinjut. Dia tidak merayu, tidak membantah, hanya berkata, "Anak saya, tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada anak saya." Seorang anggota polis wanita muda datang membantunya berdiri. Semasa berjalan keluar, dia tiba-tiba berhenti, memandang ke arah halaman yang disinari cahaya matahari. Mungkin dalam cahaya itu, dia melihat bayangan anak lelakinya berlari ke arahnya, memanggil, "Ibu, ibu," dalam kenangan. Tetapi kini, semuanya hanyalah gema di dalam hati yang sesak dan jauh sekali. Selepas perbicaraan, keputusan mahkamah disiarkan di semua akhbar. Ramai yang bersimpati, ramai yang marah, tetapi semua orang merenung. Seorang wanita yang pernah menjadi ibu yang baik, yang pernah memasak hidangan petang yang sederhana, kini terpaksa menghabiskan sisa hidupnya di sebalik tirai besi. Manakala seorang kanak-kanak membesar dalam kesunyian, membawa parut psikologi yang tidak akan pernah sembuh. Kerana ibunya adalah seorang pembunuh, dan ibu tirinya adalah mangsa. Tetapi di sebalik semua kesakitan itu,
kes ini meninggalkan satu peringatan yang mendalam bahwa dalam keluarga yang berpecah belah, orang dewasa kadang-kadang lupa bahwa kanak-kanaklah yang paling menderita. Sifat mementingkan diri, cemburu, dan dendam hanya memerlukan satu percikan api kecil untuk membakar semua sisa kasih sayang. Jika dari awal ada seseorang yang berhenti, yang mendengar tangisan kanak-kanak itu, atau seorang suami yang tahu melindungi dan berbincang daripada mengabaikan, mungkin malam yang malang itu tidak akan berlaku. Pada Agustus 2025, semasa seorang wartawan melawat penjara wanita untuk membuat laporan, Faridah binti Hasan menulis sepucuk surat. Tulisannya bergetar dan tidak kemas, tetapi setiap baris masih dipenuhi penyesalan. Setiap malam saya bermimpi tentang anak saya. Dalam mimpi, dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang saya dengan mata yang bertanya. Saya mau katakan kepadanya, "Ibu, minta maaf. Ibu tidak cukup kuat untuk menjaga kamu dengan kasih sayang. Ibu telah melakukan kesilapan dan sepanjang hidup ini, ibu akan menebusnya." Surat itu disiarkan di akhbar dan membuatkan ribuan pembaca menitiskan air mata. Tiada siapa yang boleh memaafkan jenayah itu, tetapi tiada siapa yang tidak merasa kasihan terhadap hati seorang ibu yang telah kehilangan dirinya. Kes ditutup, undang-undang telah memutuskan, keadilan telah ditegakkan, tetapi hukuman nurani adalah yang akan mengikuti Faridah binti Hasan sepanjang hidupnya. Dalam satu perbualan dengan wartawan, ACP Rahman berkata sesuatu yang membuatkan semua yang mendengarnya terdiam. Dia melakukan jenayah, tetapi dia bukan seorang yang jahat. Dia adalah mangsa kepada kesakitannya sendiri dan kebisuan. Jika pada hari itu ada seseorang yang memegang tangannya dan berkata bertenang, mungkin semuanya akan berbeza dan kita tidak perlu berada di dua sisi mahkamah yang berbeza. Apa yang tinggal selepas kes itu bukan sahaja file, barang bukti, atau hukuman. Ia adalah pengajaran yang menyakitkan tentang nilai kekeluargaan, tentang cara menyayangi dan mendidik seorang anak. Jangan biarkan kemarahan seketika atau dendam yang terpendam mengubah manusia menjadi penjenayah. Kerana sempadan antara kasih sayang dan jenayah, kadang-kadang senipis hembusan nafas. Kes di Negeri Sembilan telah ditutup, tetapi gema malam hujan yang malang itu, suara panggilan, "Tolong, istri saya dibunuh," seolah-olah masih bergema. Ia bukan sahaja membangkitkan kenangan, tetapi juga mengetuk nurani setiap orang. Belajarlah untuk menyayangi dan mendengar sebelum terlambat. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Kongsikan perasaan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke saluran Kisah Jenayah Misteri, tempat kami menceritakan semula kes-kes benar yang juga merupakan pengajaran hidup yang berharga. Mengingatkan kita tentang batas manusia antara cinta dan dosa. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar. Korang semua dari mana ya? Coba tinggalkan nama negeri atau negara korang di ruangan komen. Apa pendapat korang tentang cerita tadi? Saya harap ia memberi sedikit manfaat. Komen sikit apa yang korang rasa ya? Saya doakan semoga anda semua yang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, tenang dan dilindungi selalu, tak kira di manapun anda berada. Dan kalau anda juga ada kisah menarik atau pengalaman yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen di bawah. Mana tahu cerita anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain pula. Jom kita saling berkongsi cerita.